Eh. Saya lu. Ya, okey. Dah. Oh, next. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Memang lokal lah yang penjaga. Macam mana? Ini lokal kan? Ini yang betul yang owner mana? Sarapan. Ha? Sarapan. Serapan, you owner? Suami. Suami jaga mana? You warga mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya bersama dengan Exco. Suami Bangladesh. History lokal. Lokal. Kerajaan Selangor Zihan bersama-sama dengan anggota MPK untuk membuat serbuan di beberapa kawasan di Kelang. Dalam terjah pekerja warga asing. Ada lesen tapi kahwin warga asing. Ini IC betul ke? Ini IC betul. Yang tu foto style lah. Dah betul ya. Yang menyangka adalah Bangladesh adalah bagi isteri, saya tak percaya lah bagi isteri. Banyak kes yang berlaku terbenam. Jadi apabila ya betul yang mana wartawan semua marah kes bagi warga asing dia pasal dia suami dia mana isteri pegang IC dia ni Bukan simpan. Aku datang cek ke apa. Kat edit semua boleh. mana Kan sampai. Kan sampai. SSM lokal lah. Dia lokal. pulang daripada dia banyak. Habis kalau macam tu saya nak kena tangkap ke apa? Sebenarnya dia legal. Tapi yang kena marah MPK. Yang gembira dia TV3. Okey, ini adalah antara salah satu perkara ya. Ini pun. Sini tak benar. Adik tak. Adik. Owner lesen. Ada berniaga ke? Bagi orang lain berniaga? Saya berniaga, saya jaga kedai. Jaga kedai. Ini suami? Dah kahwin berapa lama? 12 tahun ni, 13 tahun. Tak apa orang kan? Ya. Anak berapa? 4. Berapa tahun? 36. Ini suami? 46. 46. Itu aku tengok. Ini semua watang-watang. Lalu wartawan ni marah majlis sebab bagi warga asing berniaga. Ni macam abang ni. Tapi diorang tak tahu abang ni telah kahwin dengan perempuan Malaysia. Macam ni cantik. Saya yang kena marah. YB yang kena marah. Ada tak? Dia jawab? Ada kan? Dah 13 tahun. Nampak lah. Kedai ni buka berapa tahun? Kedai ni 2 tahun lebih, dekat 3 tahun. Tiap tahun ada minta lesen lah. Ada. 3 tahun ada. Ini daripada 2017 lesen dia. Bekerja siapa 4 tahun bekerja? lah. Bekerja saya tolong kena itu kakak ada tu. Ada ambil warga asing tak bekerja? Orang lain? Belum dah, sebabnya tak ada. Ada. Bagi waktu tempatan Sini saja. Saya punya saudara mara juga yang kerja. Saudara mara? Dia ada ipar, ada saudara. Ada masalah sini? Ada orang bau duit ke? Ada orang majlis minta duit ke? Tak ada lagi. Ada Tahu ni. Ada betul Tak ada. Kalau biasa kadang kita bagi minum itu lain, tak ada minta duit. IC ni photostat tu siapa punya? Oh, yang ni saya punya. Kenapa you bagi yang photostat? Tak, yang ni Auri. Sebab you tahu kan tak boleh buat macam tu kan? Tak, sebab itu yang ni sebab itu yang ni diorang buat Sekarang kita tak boleh buat macam tu dekat IC. Dia tak boleh photostat. Dia pilih. Dia pasal dia bagi. Tak apa, Kelantan
Alright, next shop. Kedai ni banyak tuan tau. Yang dia daging betul. So, yang dapat lagi. Okey, baik. Kalau kita dapat dengar sedikit tadi, apa yang berlaku ialah Majlis Perbandaran Kelang yang menyerbu kedai ini yang menjual barangan runcit. Daging sama jual ah. Dan ternyata ada juga cubaan untuk menjual daging walaupun keadaan ini bukanlah berlesen untuk jual daging. Dan menurut pada ahli Majlis Perbandaran Kelang sebentar tadi, lesen kedai dipunyai oleh warga negara. Bagaimanapun operasi kedai dijalankan oleh suami, iaitu bukan warga negara. Nepal Nepal lah. Sudah tahu ah Nepal. Naik. Thailand. Ha? Tengok tulisan Thailand. Nepal. Atas, Kamizal eh? Kamizal, Oh, gelap eh. Kamizal. Wow. Kamizal, potong lah. Ya, ada tulis Nepal. Ada orang? Harap jangan dulu, nanti dah masukkan baru ni. Sekejap. Wow. Wah, pecah pintu. Ya, ada mesin. Ya. Dia pecahkan pintu eh. Woi, tak nampak. Atas lagi ke? Mana? Sini. Sebentar kita ada cubaan untuk memecahkan pintu ni. Ya, ada mesin. Okey, lalu. Dari dalam. Di dalam. Tak ada orang jawab. Tak ada orang jawab baby. Bagi baby nak masuk. Bagi wartawan masuk. Ha? Masuk di punya. Okey, sekejap. Kosong. Ada CCTV. So bila ada CCTV, sempat lari. There. Ada CCTV. Azhar di sini tak Azhar? Mana tahu? Ini adalah kedai yang beroperasi tidak mempamerkan lesen. Tak ada pamer lesen. Dan cuba untuk mencari jika ada menjual minuman keras. Oh, sorry. Halah dulu. Jadi dia lari ya. Di belakang. Tangga depan.
Dia dari sini dah nampak. Rehan Tokachi, apa kes ni Zaza? Hari ini saya bersama-sama dengan beberapa pengamal media dan juga petugas kaki tangan pihak berkuasa tempatan MPK Majlis Perbandaran Kelang bersama dengan Exco Kerajaan Selangor iaitu YB Eng Si Han membuat terjah tinjauan serbuan ke beberapa premis yang beroperasi menggunakan tenaga kerja warga asing. Selain daripada itu, ada juga premis yang ternyata tidak mempamerkan lesen perniagaan. Tapi apabila kami menyerbu ke kedai ini yang berada di tingkat 2, mendapati sudah tidak ada orang di dalam premis dan ada CCTV menunjukkan bahawa memberi persediaan kepada mereka untuk lari. Ataupun memang tiada orang di sini, kami pun tak pastilah. Bukan ini mungkin ofis lama lah. Apa dah nak ke office Bilik air bukan ofis. Oh, ada orang datang lah. Oh, ada bukti kedatangan? Yelah. Tapi ini diikut ke? SOP juga ikut. Lesen tak ambil. Lesen tak ada tapi ikut SOP tu yang penting tu. Okey, turun kot. Okey. Oh, nak pecahkan ni pula. Ha? Jap, nak pecahkan ni. Wah, PBT akan memecahkan. Nak buka pintu ni ke tuan? Cubaan untuk membuka kedai satu lagi. Yelah. Oh tak buka ni. Thank you. Turun dulu. Oh. Cubaan untuk menghidupkan gergaji umpil pintu. Terus saja kita pergi ke lokasi lain pula, kedai lain berhampiran dengan Plaza MPK. Okey.
Jaga di mana? Jaga mana? Jaga ni. Tapi tu kan. Nepal. Nepal. Daftar atas nama siapa? Ini betul. Alamat betul. Ini bisa betul. Jadi lesen Arab. Lesen Arab saja ada. Dia hanya restoran. Lesen Arab mana? Tadi memang tak ada. Memang tak ada. Ini ada perkataan Nepal. Kita Nepal. Yang orang minum mati. Masih sikit. Rasa tak apa. Rasa tak apa. Tak mati lah, tak mati lah. Pening sikit je. Pening buat tak ada. Tapi semua ada lesen kan? Tak ada lesen Malaysia Arab saja. Oh, lesen Arab tak ada. Saya makan. Atas tak boleh lah. Ambil tu. 800 atas. Ini lebih dari itu. Bangla. Kalau dia Dia tak perlu dia tak perlu hal leka. ini kena dapat dia dapat lesen kena. Sorry. Lesen tak ada kan? Untuk Allah dia tak ada. Lesen perniagaan restoran dia ada. Perniagaan saja. Okey, bagi kes premis ini pula, lesen perniagaan ada dan juga dipamerkan apabila diminta untuk tunjuk. Walau bagaimanapun tiada lesen untuk menjual minuman keras. Okey, melalui serbuan yang dilakukan di premis ini ada minuman keras yang dijual dan juga ada yang dipaket-paketkan macam ni. Jadi itu adalah menjadi satu kesalahan juga. Kerana lesen operasi adalah restoran, tempat minum. Tuan kedai yang menjaga kedai. Sikit-sikit. Tak boleh. Siapa boleh cakap Nepal sini? Nepal boleh? Berbangsa Nepal. Mana? Bos. Ini lesen siapa ni? Lesen. Mana dia? Mana Cina ni? Dia di mana? Telefon dia datang. Kampung. Tak ada lah, sewa lah. Tulisan belakang sebelah bos semua nekor. Bos tak ada. Bos Cina ni tak ada. Sewa lah, sewa lesen dah. Macam ni kena batal. Jelas sekali sewa. Siapa boleh tak macam? Apabila diminta untuk bertemu dengan tuan kedai, owner, salah seorang pekerja Nepal di sini berkata bahawa tuan kedai tidak ada. Nepal. Ni lah, ni Nepal kat sini. Tulisan Nepal. Topi sini sikit. Topi sini sikit. Foto. Sini. Tu. Ah, ni. Di sini lagi. Sini sikit baby. Sini pusing YB. Baby pusing sini. Macam model jual arak lah. Sudah.
Saya rasa tiruan lah. Tahulah saya tak pandai buat family. Thank you. Custom ada. Ada lah tapi tak tahu apa. Takkan custom menggunakan Oreo not Oreo. yang pandai. Okay. Right. Ini makanan diorang? Tengah makan? Apa nama you? Interview macam polis. Ha? Memang tinggal sini ke? Tinggal sini. Umur dia berapa tadi? Berapa lama sudah? Berapa tahun? Berapa lama you tinggal sini? Ini kita. Mana you punya dokumen? Saya kenal. Ha? Kerja KL? You tak ada dokumen ke? Sekarang dia punya permit. Ya. Saya Pegang. boleh baca, saya tak pakai spek. Apa dia tu you? Kecilnya? Tak, Sony nama dia. Berapa orang ni hari ni kerja? Okey, Cina. Selalu yang datang tu warga Nepal sajalah. Kedai buka malam ke? Siapa yang tak dapat tangkap ni? Kabu dia. Sekejap saya try. Jam berapa? Pukul berapa? Pukul berapa? Kabu. Try je. Ni canggih sikit. Jibat. Nepalis. Malam. Nepalis tahun 80. Kedai dibuka pada waktu malam sahaja. Buka 8 malam sampai pukul berapa? 12 jam. Wabi dah gerak ke? Wabi dah turun. Okay, jom. Okay, jadi kemungkinan besar lesen kedai ini akan ditarik. Aha. Kawasan ni macam dah bertumbuh, dah ada Bercambah. restoran Nepal. Restoran Nepal. Yang dikendalikan 15 Tapi menggunakan lesen Bumi Putra pula. tak sure lagi. Okey, faham. Seterusnya. Oh, rampas. Wow. Kena sita. Aduh. Kedai ni pula disita dan barang-barang jualan semuanya dirampas. Kedai yang menjual pakaian semuanya diangkat masuk ke dalam lori.
Okey, seterusnya kita akan pergi ke premis jualan yang lain pula. Kedai makan di hujung ni. Ini? Yang ni apa? Yang ni apa? Tak ada ni. Tak ada lesen? Oh, thank you. Tak apa. Dah, habis dah. Mana panggil? Ini kenapa? Ya, datang sini. Depan bawa welcome kenderaan depan ni. Panggil press ni semua. Kalau lokal kita kalau sampai bagi Awak Syamuddin, yang jual baju ni warga asing juga ke? Kebanyakan kedai yang disita dan juga ditarik lesen ialah kedai yang beroperasi menggunakan tenaga kerja warga asing, tetapi tuan kedai tidak kelihatan. Ataupun kedai yang pertama tadi, tuan kedai berkahwin dengan warga Bangladesh. Jadi operasi untuk kerja diserahkan kepada pasangan yang bukan warga negara. Ha? Macam mana? Dah lama mohon tak dapat Dah lama dah saya mohon. Jadi bila saya operasi macam ni, kita orang Jadi tuan kedai ini pula merupakan warga negara Malaysia yang katanya telah dipohon lama untuk lesen, tetapi masih lagi belum dapat kelulusan. minggu lagi saya baru boleh dapat. Sebelum ni saya ada. So kalau awak nak tengok saya ini dah dekat 2 tahun. Tanpa lesen ya. Siapa? Kami cuba bantu. Sekarang ni saya nak mohon daripada kerjasama dengan okey lah. Kalau boleh kita ni memang nak lesen. So sekarang kita tu kita kena Tapi ni kat sini okey lah. lepas ada kata pedak. Lepas PKP ni. Lepas PKP jatuh mak esok kata contoh kita biasa dapat 500 dalam 200 lebih. Itulah orang tak berani keluar kan. Sebab sini banyaknya pendatang asing yang orang dah ramai. So, jadi saya mengharap ke sini lah. Kalau So macam mana cara terbaik untuk saya nak apa mendapatkan lesen? kita bantulah. Nanti buat permohonan macam biasa. Permohonan macam biasa. Maknanya boleh sekarang. Azab sebab saya tahu saya ada. So maknanya saya dah tak dapat. Sebab tak ada CM. Sebabnya tak dapat. So maknanya sebenarnya saya boleh. Kalau boleh kita bagi sementara lah. Kalau permanent tak boleh kita bagi tak ada tak dapat. Sebab sekarang bisnes pun kalau compound Minggu depan datang. Yang datang lah. hari Senin. Memang ada hari Senin saya nak apa. bagi cukup. Tak kisah. Rabu boleh. Boleh. Sebab sekarang tu kalau kena kerja 1,000 macam ni saya rasa mana dah tak ada. Kena mohon Oh, insyaAllah saya boleh. Okey, tadi pemilik kedai yang merupakan warga negara dah pun memohon untuk renew lesen perniagaan itu, tetapi masih lagi belum diluluskan. Jadi beliau mengambil kesempatan ni untuk berjumpa dengan Exco Kerajaan Selangor iaitu YB Ng Sihen dan terus saja memberitahu permasalahan yang dihadapinya supaya tiada masalah untuk dia meneruskan perniagaan seperti biasa dan kedai-kedainya tidak akan disita. Tak habis lagi.
Okey, seterusnya kita akan ke premis lain pula di sekitar Kelang, Bandar Diraja ni. Bersama dengan Jabatan Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Kelang dan juga Exco Kerajaan Selangor, Eng Si Hen. Kita kembali semula ke tempat di awal kita berhenti tadi. Naik ke atas. Okey. Kita naik semula. Ni kita dah naik dah kan? Tadi kita dah naik. Tapi pintu tingkat 1 tadi tak dibuka. Jadi sekarang telah pun dibuka. Atas sekali. Atas sekali? Atas sekali. Atas sekali. Wow. Suruh yang bagas sini dulu Pak Kami. Gimana duduk? Sini. Suruh boleh buka. Boleh duduk. Atas sekali. Oh, terima kasih ada lampu. Ni yang kita pergi tadi. Atas lagi. Atas. Ada lagi. Tingkat 4. Anda dah ikut saya kan? Jangan mengeluh kan? Atas sekali ya. Atas sekali. Wah, ada motor. Macam dia duduk naik motor? Diorang angkat kot. Dia tempat apa ni? Oh. Ni dulu kan macam TNT dengan TNT. Ni JB tahu tak tempat ni? Saya tak pasti. Oh, ya, nak alam semua ni. Lain dengan tu? Ni? Sini belah sini. Dia punya Boleh tengok ni? Atau nanti kan? Kalau nampak rumah-rumah ni. Ya kan going. Dok, nanti ya. Yang ini apa? Ya, tu. Oh, gili-gili? Gili lah. Okey. Dok, ni. Ha. Macam ada kan. Atau. Ni ya. Untuk apa? Oh, Bitcoin. Ini Bitcoin. Lepas tu biasanya kalau masih Bitcoin dia akan curi electric PNB. So this is their server. Biasanya Bitcoin akan proses premis dan tak ada orang lah. Macam ni Macam ni dah saya. Okey. Okey, ni sejak. Sekejap, YB ya. Okey. Tukar orang. Sekejap Tukar orang. Okey, orang lain pula. Tukar. Sebab bilik terlalu kecil, jadi kita terpaksa bergili-gili ya. Oh, ya. Yeah. So dia belah belakang macam ni. Belakang dia macam ni. Ni belah belakang di bilik sebelah tadi, saya di bilik sebelah tadi. So ni belah belakang dia. Jadi apabila kita terjah ke premis-premis ini, tidak ada orang. Boleh tahan semput dia.
Macam mana mereka menaikkan motor ke tingkat 5 ini? Motor baru. Ini boleh sementara T26. Semua nombor cantik. Semua nombor cantik. Cantik lah. Yang ada tu nombor. Nombor betul. Ni dalam apa? Botol Dia juga? jual nombor. Ya Allah. Dia simpan nombor Ini tak salah lah. Ini tak salah. Okay, bye. Tengah stand apa? Operasi mencari ward mencari. Operasi Gempur. bukan operasi Terjak. okey. Bye. Kerja. Ini tak welcome. Sama macam kes yang ni. Habis kan? Ni kosong kan? Itu ada alat. Kita orang dia cuba tanyakan yang bawah tu. Okey. Wow. Ada shisha. Ini hari kerja ke cuti? Cuti ya? Malam kerja? Kerja dekat mana? Ha? Eco Park? Eco Park mari sini minum. Bukan minum. Duit kan? Lepas hantar duit balik kampung. Ini kawan kita mari jumpa kawan. Jumpa kawan. Dia tadi minta, kita dia tak ada kita confiscate. Oh, ada lesen. Lesen apa? Lesen apa? Di sini punya tak ada? Ha? Siapa bos? Ha? Bos, mana bos? Mana bos? Besar yang sekarang ada KL. KL. Belum ada lagi lah. Tak ada lesen lah. Ini Malaysia punya. Dah, Malaysia tak ada. Kita tak ada lah. Lesen kena kantor. Dia kena letak. Kena letak original. Tak boleh ni macamnya. Tapi tak ada lah. Ini dekat dalam tak ada. Tu, Noya license saya kan? Kan, bukan. Tapi ID dia Muni kau?
Itu kena bawa tu. Tengah cari. Ada tapi itu. Nah, Ada. Kita letak sini tau. You tak letak sini. Tak boleh. Kalau tak letak kita pecah. Kena letak originalnya. Originalnya. Baik. Okay, turun dulu ke arah yang saya kira kalau melihat harapan laga dalam laga. Saya kan orang masuk. Masih lagi mencari lesen ya. Menelpon bos tuan kedai. Namun tak ada lesen yang dipamerkan. Dia tak pamer pun, lesen tu disimpan. Ada lesen tapi 2019. Ada? Betul ke? 2020? 2020? Kamu yang menggunakan sejak okey, ha. Tapi mesin lain makanan. Oh, mesin lain. Dia mesin juga tapi luar mesin lain. Jadi tambahan memang keras. Tambahan. Oh, tengok. Kejar RTM. Jangan Malaysia KZ. Wait. Boleh masuk tak? Belakang tak payah. Bos, kepala luas. Boleh saya tumpang berlalu? Terima kasih. Mana? Gan mana gan? Gan. Gan. Mr. Gan. Cepet. Baik. Kuat tak tu? Lagi sekali. Doktor. Sopi dah ni. Distance tak ada distance. Tak jadi dah ni. Distance kerja. Baik, pagi ni saya turun ke Majlis Perbandaran Kelang untuk meninjau keadaan perniagaan warga asing di kawasan Kelang. Dan pagi ni bersama pasukan MPK, kita telah berjaya menutup dan menyita beberapa kedai warga asing di kawasan ini. Dan tindakan ini akan diteruskan pada masa yang sama. PBT lain di negeri Selangor seperti di Kuala Langat, Kajang, Shah Alam, Selayang, Kuala Selangor dan lain-lain lagi, semua sedang giat mengambil tindakan untuk menutup kedai-kedai atau perniagaan warga asing. Berapa premis tu? Berapa permis Puan SU? Berapa premis tadi? Jumlah. Yang kita lawat tadi. Pagi ni Pagi ni kita sebut lebih kurang 4 premis. Antara kesalahan YB? Antara kesalahannya ada yang tanpa lesen, langsung tanpa lesen. Ada yang sewa lesen. Sewa lesen tu miliki orang tempatan, tetapi disewa kepada warga asing. Ini juga merupakan satu kesalahan dan siasatan akan diteruskan sekiranya mereka melanggar syarat pelesenan. MPK akan bawa ke dalam jawatankuasa dan membatalkan lesen tersebut. Baby, ini adakah perlu kerajaan Selangor merombak semula ke apa saja peruntukan undang-undang berkenaan dengan perniagaan? Sebenarnya dalam proses untuk meminda UUK, undang-undang kecil, untuk melarang warga asing untuk menjadi penjaja ataupun bekerja di untuk penjaja atau berniaga seperti macam ni lah, tidak dibenarkan. Tetapi harus kita bezakan pelabur asing dengan pekerja asing. Pekerja asing tu tidak dibenarkan kerana mereka datang sini bukan untuk berniaga. Mereka datang ke Malaysia untuk bekerja di kilang atau di tempat lain, bukan untuk berniaga. Dan
peluang perniagaan ni harus kita beri keutamaan kepada warga tempatan. Pada warga tempatan yang mengambil kesempatan memajak lesen mereka, yang tu merupakan satu kesalahan, lesen akan dibatalkan. Adakah tindakan lebih tegas lagi? Langsung dia tak boleh mohon second time ke first time saja ke macam mana tu? Dibatalkan lah. Kalau dibatalkan, dia akan ada satu rekod satu rekod dalam PBT. Jadi mereka akan siasat sekiranya dia nak kemukakan permohonan baru. Itu di kuasa sekarang ke ataupun ada satu tempoh yang akan dilaksanakan atau macam mana tu sekarang? Sekarang kita akan teruskan tindakan seperti macam ni. Tindakan itu sedang dilakukan. Di seluruh Selangor. Keutamaan tu seperti apa yang dikatakan tadi, kita harus beri keutamaan kepada warga asing untuk berniaga. Dan warga warga tempatan, kita harus beri keutamaan kepada warga tempatan untuk berniaga. Dan warga asing datang ke sini bukan untuk berniaga, sepatutnya mereka bekerja di kilang atau di tempat yang sah. Cuma YB boleh bagi ingatan kepada warga tempatan yang ada lesen ni berniagalah seperti yang dipohon. Janganlah sewa, jangan Alibaba. Jangan Alibaba. Dan bagi mereka yang tak ada lesen, yang berniaga, tadi kami juga jumpa seorang makcik. Dia memang dah 2 tahun berniaga, tetapi dia mungkin tak tahu cara permohonan. Kes-kes macam ni mereka boleh datang ke MPK atau PBT di Negeri Selangor sedia memberi bantuan. Dia boleh mohon lesen. Dalam operasi tadi juga kita ada lihat beberapa penemuan seperti motosikal, mesin Bitcoin, restoran Nepal ni. Motosikal tu saya rasa bukan satu kesalahan besar lah. Dia simpan motosikal je. Tapi yang Bitcoin tu, tu merupakan satu masalah. Restoran tu tanpa lesen sama. Dia tanpa lesen. Bermakna tanpa lesen atau sewa lesen lah. Yang tu tidak dibenarkan. Dan satu kesalahan besar adalah mereka menjual arak tanpa lesen arak. Yang tu tidak dibenarkan. Dan arak tu kita pun tak tahu arak tiruan ke arak yang genuine. Tanpa lesen lah semua. Tapi tanpa lesen, dia memang tanpa lesen menjual arak. Dan kita perlu bersihkan kawasan seperti macam ni. Bila saya tanya pada YDP. So sekarang tadi ada 4 premis, 2 premis, 3 premis tadi yang jual arak semua sekali. So apa tindakan yang akan dikenakan pada penyewa asal ataupun tuan bangunan? Kalau penyewa asal ni ada kesalahan, kita ambil tindakan dan sampai to the extent kita boleh sita kedai dan kita batalkan lesen yang sedia ada lah. Dari segi barang tadi kita akan lupus lah. Kalau arak tadi dia akan ada perlupusan dan kita akan denda lah. Kita biasanya kita akan denda, kita go for maksimum lah. Jadi dalam hal ni sama ada tuan bangunan ataupun itu akan dipanggil ke MPK? Akan dipanggil. Kita akan serve notice lah. Kita akan notice maknanya saman dan compound whatever. So yang sita kita akan sita lah. Memang ada yang kita sita, cuma kita lepas ni kita kena buat lebih agresif lah. Ada banyak lagi, saya fikir ini yang hari ini, operasi hari ini cuma sekampat atau 5 saja. Yang akan datang kita percaya ada banyak lagi dan kita akan teruskan. Itu lagi bagaimana dengan immigration? Nampaknya pihak kuasa tempatan saja, adakah YB mau mohon pada bagi PBT, pihak berkuasa tempatan, kuasa kami hanya untuk mencipta kedai. Kita tak boleh seta orang. Yang itu di bawah bidang kuasa immigration ataupun PDRM. Jadi ialah memang menjadi harapan orang awam bahawa immigration boleh ambil tindakan yang lebih tegas terhadap warga asing yang tanpa permit. Kalau dia boleh mohon lesen juga ke atau macam mana? Tak boleh. Kita seperti apa yang dikatakan saya tadi, kita perlu membezakan pelabur asing dan pekerja asing. Dan pekerja asing memang visa atau permit mereka bukan untuk berniaga. Mereka datang sini untuk bekerja. Jadi kalau permit bekerja, permit biasa, dia tak boleh berniaga. Hanya pelabur asing. Pelabur asing dia akan ada permit yang membenarkan mereka untuk berniaga di sini. Terima kasih YB. Terima kasih. Okey, baik. Itu dia anda telah pun mendengar siaran media oleh Exco Kerajaan Selangor Eng Zehen. Sebentar tadi yang sebagai kesimpulan kepada kita punya serbuan pada hari ini, terjah ke beberapa kedai yang beroperasi menggunakan tenaga
kerja warga asing. Syawal. 4 premis 4 premis kan? Jangan lari ya. Okey. Okey, baik. Jadi sampai di sini dahulu liputan daripada saya di kawasan Kelang ya. Persiaran Tengah Kelang. Okey, saya berada di kawasan Persiaran Tengah Kelang di mana sebentar tadi operasi obsterjah warga asing kita telah pun pergi ke 4 premis di sekitar kawasan ini untuk melihat sendiri bagaimana premis tersebut beroperasi dengan menggunakan, ada yang menggunakan lesen yang dipunyai oleh warga negara tempatan tetapi menggunakan tenaga kerja warga asing untuk beroperasi, dan juga ada kedai yang tidak dapat dibuka dan terpaksa diumpil, dan apabila masuk ternyata lesen tidak dipamerkan, dan juga ada yang menjual minuman keras tanpa menggunakan lesen yang sepatutnya. Jadi itu saja laporan daripada saya, Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Teruskan layari portal kami di www.malaysiagazette.com dan on live notification, dan subscribe kami di YouTube dengan kata carian Malaysia Gazette untuk mendapatkan video penuh berkenaan dengan terjahan MPK Majlis Perbandaran Kelang bersama dengan Exco Kerajaan Selangor Eng Zihen dan juga petugas-petugas media. Sampai sini dahulu daripada saya, Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.